Bab ilmu, riwayat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu lepas dah bagi tahu uslub Imam Tirmizi. Setiap abwab dia ada masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Abwabut taharati ar-Rasulillah, abwabus salati ar-Rasulillah. Sini pun abwabul ilmi ar-Rasulillah. Jadi ringkas, saya ulang, mungkin ada yang belum tahu. Sebabnya Imam Tirmizi bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bab begitu, itu isyarat kepada hadis-hadis yang dia akan bawa dalam setiap bab dalam kitab Sunan Tirmizi dia ni, hadis marfu'ah sahaja, hadis-hadis yang nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asar mauqufah dan maqtu'ah, hadis-hadis mauquf dan hadis-hadis maqtu' dia tidak akan bawa dalam Sunan Tirmizi dia. Sekiranya kita jumpa hadis tu mauquf, mungkin ada dalam Bukhari pun ada, walaupun Imam Kutubus Sittah keazaman mereka berbeza dengan imam-imam dulu. Imam-imam dulu seperti Imam Malik tulis Muwatta Imam Malik, Imam Abu Bakr ibn Abi Syaibah karang kitab Al-Musannaf. Cara mereka ni, mereka bawa hadis marfu', asar, mauqufah, maqtu'ah dan fatwa tabi'i, semua mereka masuk dalam kitab mereka. Jadi mai Imam Kutubus Sittah ni mereka ada azam baru. Kitab hadis ni hanya dan nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka hanya masukkan hadis marfu'. Terkadang kita akan jumpa hadis mauquf, dalam Bukhari pun ada hadis mauquf. Jadi itu sebenarnya tidak dianggap mauquf, itu juga hukumnya marfu'. Itu dalam istilah muhaddisin panggil mauquf fi hukmil marfu'. Jadi walaupun zahirnya mauquf, hukum bagi hadis itu marfu', disebabkan sahabat yang kata ataupun lakukan perbuatan itu bukan dia sendiri berani buat begitu. Bermakna dia dapat tahu ataupun dapat terima amalan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sebut dalam sanad itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi begitulah cara Imam Tirmizi. Setiap bab kita dah banyak dah bab baca dah ni, kita jumpa dah, akan datang pun akan jumpa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud. Dalam kitab Sunan Tirmizi ni hanya Imam Tirmizi akan bawa hadis marfu'ah sahaja. Baik, kita baca hadis. Babun idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dengan seseorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman agama kepadanya. Jadi orang dapat kefahaman agama, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dengan dia, kebaikan dalam kehidupan dia dan kebaikan setelah dia meninggal dunia, dan juga seterusnya, sehingga kan fiqhuddin itu akan mendorong dia sampai akhirnya dia masuk syurga. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far akhbarani Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an abihi an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Jadi Imam Tirmidzi, satu kelebihan dia, khususiah dia, seberapa boleh terjematul bab, tajuk bab tu, dia akan buat dengan kalimah-kalimah hadis tu. Kalau tidak dapat, barulah dia akan bawa jumlah dia sendiri. Jadi idza aradallahu bi'abdin khairan faqihu fid dini faqahahu fid dini, maknanya sama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Jadi dengan sesiapa sahaja Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, akan beri kefahaman dalam agama. Maksudnya kefahaman dalam ahkamus syar'iyah dan juga kefahaman dalam segi qawaid Islam, amalan-amalan Islam, dan orang itu akan dapat petunjuk terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan dapat kejayaan dua, tepat di dunia dan juga di akhirat. Wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Muawiyah. Seperti biasa Imam Tirmidzi dia bawa satu hadis dalam satu bab. Hadis pun kiranya pendek, mudah hafal, dan hadis yang mana imam lain masih belum takhrij lagi dalam kitab mereka, dia akan pilih hadis tu, jadikan hadis bab, hadis terpilih bagi dia. Dan hadis lain masih ada lagi dalam bab ni, dia akan isyarat dengan wafil bab tu, maksudnya semakna dengan hadis bab ni. Masih ada lagi datang riwayat daripada Sayyidina Umar, Abu Hurairah, Muawiyah, seperti mana hadis Ibn Abbas, hadis bab tadi. Hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah sebuah hadis hasan lagi, sahih. Hadis ni datang dengan dua sanad, satu sanad hasan, satu sanad lagi sahih. Itulah isyarat Imam Tirmidzi cantum dua istilah ni. Babu fadli talabil ilmi, bab berkenaan dengan kelebihan ataupun keutamaan mencari ilmu. Ilmu maksud di sini ilmu agama yang akan membawa ke syurga. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Ushamah 'anil A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, man salaka ay masya, sesiapa berjalan di atas satu perjalanan itu yaltamisu fihi ilman, perjalanan mencari ilmu padanya. Ilmu maksudnya min anwa'i ulumiddin, daripada pelbagai jenis ilmu agama, sama ada sedikit ataupun banyak, dia dapat belajar, dia dapat perjalanan untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya tariqan, jalan yang akan sampai ilal jannati, ke syurga. Dengan dia dapat belajar ilmu, ilmu itu akan mendorong dia untuk dia sampai ke syurga pada hari kiamat nanti. Hadza haditsun hasan. Haddatsana Nasr bin Ali qala akhbarana Khalid bin Yazid al-Atali an Abi Ja'far al-Razi عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال، riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, orang keluar untuk mencari ilmu, dia tu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kan dia kembali ke rumah. Jadi orang mencari ilmu keluar daripada rumah, sama ada dia mencari ilmu syar'i, bagi dia ni fardu ain ataupun fardu kifayah, dikira dia ni
seolah-olah orang jihad fi sabilillah. Sebab mencari ilmu ni juga merupakan ihya'uddin, menghidupkan agama, dan juga menghinakan syaitan, dan juga meletihkan diri seperti mana berlaku di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah tu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam samakan orang keluar mencari ilmu ni sama seperti mujahid fi sabilillah hatta yarji'a ay ila baitihi, sehingga dia kembali ke rumahnya. Selagi dia tidak balik lagi rumah, dia tu bagaikan orang jihad fi sabilillah. Kelebihan dia besar, darajat dia tinggi. Hadza haditsun hasanun gharibun wa rawahu ay rawa hadzal haditha ba'duhum alam yarfa'hu. Ada sebahagian muhaddisin mereka meriwayatkan hadis ni secara mauquf, falam yarfa'hu, tidak memarfu'kan hadis ni, maksudnya secara mauquf mereka riwayat hadis ni. Haddatsana Muhammad bin Humaid al-Razi qala akhbarana Muhammad bin al-Mu'alla qala akhbarana Ziyad bin Shaythamata an Abi Dawud an Abdullah bin Sakhbarata عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. Sesiapa mencari ilmu maksudnya ilmu syar'i, untuk dia amal dengan ilmu tu, bila waktu cari ilmu tu, kana kafarah, ilmu itu akan urusan dia mencari ilmu tu akan menjadi kafarah penghapus dosa, menutup dosa-dosa dia, dan juga menghilangkan dosa-dosa dia. Dosa yang mana? Lima madha, dosa yang dia dah lakukan sebelum tu, dah berlalu itu. Hadza haditsun dha'iful isnadi. Abu Dawud ismuhu Nufai'un al-A'ma yudha'afu fil hadits wa la na'rifu li Abdullah ibn Sakhbarata kabira syai'in wa la li abihi. Jadi walaupun dikatakan hadis ni sanad dhaif sebab rawi Abu Dawud ni dhaif, walaupun begitu hadis ni berkait dengan kelebihan satu-satu amalan tu, amalan mencari ilmu, kelebihan dia begitu. Jadi dalam bab fadail amalan ni, hadis dhaif ni tidak menjadi masalah, boleh beramal. Sebab muhaddisin mereka tidak terlalu tekan sangat dengan kritikan terhadap rawi dalam hadis-hadis dalam sanad, bagi hadis ada kaitan dengan kelebihan amalan tu. Jadi maksud orang amal dengan hadis ada kaitan dengan kelebihan ni, dia nakkan pahala ataupun kelebihan yang disebut dalam hadis tu, itu saja. Hadis tu tidak ada kaitan apa-apa dengan hukum ahkam. Bukan amal dengan hadis tu orang tu jadi salah amalan dia tidak sah dan sebagainya, tidak ke arah tu. Hanya orang beramal dengan hadis dhaif yang ada kaitan dengan kelebihan amalan tu, orang tu inginkan apa yang disebut dalam hadis tu kelebihan tu. Sebab tu muhaddisin tidak terlalu ambil berat sangat dengan sanad hadis dhaif, bagi hadis-hadis ada kandungan kelebihan amalan tu. Kalau hadis tu ada kaitan dengan hukum ahkam, barulah muhaddisin terlalu teliti dan kaji halusi sanad hadis tu, cari betul-betul keadaan rawi tu macam mana, kaji halusi, kemudian dapat mengesahkan sanad tu
sebagai sahih ataupun hasan ataupun sanad dhaif tu ada sanad lain membantu dah naik darajat hasan li ghairihi, barulah mereka terima hadis-hadis itu dan mengeluarkan hukum daripada hadis itu. Bab ma jaa fi kitmanil ilmi, bab ini berkenaan dengan sembunyikan ilmu. Ilmu ada, orang tanya tak mau bagi tahu, sembunyikan ilmu, tak mau sampaikan kepada orang yang memerlukan ilmu itu termasuk dalam sembunyikan ilmu yang membawa kepada dosa. Haddatsana Ahmad bin Budayl bin Quraish al-Yami al-Kufi qala akhbarana Abdullah bin Numair an Umarah bin Zadan an Ali bin al-Hakam an Atha an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu. Riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa disoal, ditanya tentang satu-satu ilmu yang memerlukan bagi orang yang tanya tu, orang tu nak amal, nak tahu, perlu bagi dia tanya. Jadi yang disoal ni dia tahu, kemudian summa katamahu, dia sembunyikan ilmu tu, tak bagi jawapan dengan orang tanya tu. Uljima, dikekang mulut dia, maknanya masukkan kekang di mulut dia. Uljima ay udkhila fi famihi lijamun, kekang masuk di mulut dia seperti masuk tali kekang di mulut binatang begitu. Ketika mana yaumal qiyamah bili jamim min nar, kekang tu di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Itulah azab siksaan akan diterima bagi orang ada ilmu yang tak mau beritahu, sembunyikan ilmu tu. Wa fil babi an Jabir wa Abdullah bin Amr hadits Abi Hurairah haditsun hasanun. Babu ma jaa fil istisai biman yatlubul ilma. Bab datang berkenaan dengan wasiat, memberi wasiat dengan orang yang mencari ilmu. Haddatsana Sufyan bin Waki' qala akhbarana Abu Dawud al-Hafri an Sufyan maksud di sini Sufyan Tsauri an Abi Harun qala kunna na'ti Aba Sa'id, kami datang di sisi Abu Sa'id Al-Khudri, fa yaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id kata marhaban, selamat datang dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun bersabda, inna nasa lakum taba'un, sesungguhnya orang ramai mengikuti kamu, maknanya ramai orang akan jadi pengikut kamu. Orang ramai akan ikut perbuatan dan kataan kamu kerana kamu dah ambil semua tu, termasuk akhlak yang baik dan lain-lain semua kamu dah ambil daripada aku. Jadi orang ramai akan datang, ambil pula, ikut pula kamu. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, sesungguhnya beberapa ramai orang lelaki akan datang kepada kamu dari pelosok dunia. Yatafaqqahuna fid dini, mereka ingin memahami ilmu agama, kefahaman agama. Yatafaqqahuna fid dini
ay yatlubuna al-fiqha wal-fahma fihi fi ad-din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Maka apabila mereka datang di sisi kamu untuk mencari ilmu agama, maka hendaklah kamu berbuat baik dengan mereka dalam segi mengajar ilmu agama kepada mereka dan berikan pesanan dan nasihat yang baik dengan mereka itu daripada diri kamu. Qala Ali bin Abdullah, Ali bin Abdullah kata, qala Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil, dia kata, kana Syu'bah tu siapa? Amirul Mukminin fil hadis, yudha'ifu Aba Harun Al-Abdi. Aba Harun Al-Abdi yang ada dalam sanad hadis tadi, dia riwayat tentang kisah Abu Sa'id Al-Khudri itu. Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, dia kata dia tu rawi dhaif. Qala Yahya wa ma zala ibn Aun yarwi an Abi Harun Al-Abdi hatta mata. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, Ibn Aun sentiasa menerima riwayat daripada Abi Harun Al-Abdi yang kata dhaif tadi sehingga dia meninggal dunia. Wa Abu Harun asmuhu Umarah bin Juwain. Jadi walaupun Imam Syu'bah kata Abu Harun Al-Abdi ini dhaif, Ibn Aun tetap ambil juga hadis daripada dia. Jadi walaupun keadaan orang itu dhaif, hadisnya boleh terima. Itu ada kiraan di sisi a'immah jarah wa ta'dil. Orang itu secara mana keadaan dia boleh terima, setakat mana keadaan dia tak boleh terima. Berdasarkan kaedah-kaedah tu, Ibn Aun menerima riwayat daripada Abi Harun Al-Abdi yang Syu'bah kata dhaif tu. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Nuh bin Qais an Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tikum rijalun min qibalil masyriqi yata'allamuna. Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di sisi kamu beberapa kaum lelaki dari arah timur tujuan mereka datang ni yata'allamuna, mereka hendak mempelajari ilmu agama. Fa idza ja'ukum, apabila mereka datang tiba di sisi kamu, fastausu bihim khaira, maka hendaklah kamu berbuat baik dengan mereka, layan baik-baik, mengajar baik-baik dengan mereka. Mereka akan menerima ilmu daripada kamu dan mereka akan sampaikan balik di tempat-tempat mereka. Qala fa kana Abu Sa'id idza ra'ana qala. Abi Harun kata, Abu Sa'id Al-Khudri bila dia melihat kami, dia sambut baik. Dia kata, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang melalui wasiat pesanan Rasulullah SAW. Pesanan maksudnya yang tadi Nabi SAW dah pesan, bila orang mai nak belajar ilmu, layan baik, mengajar baik-baik dengan mereka. Jadi melalui pesanan selamat datang melalui pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha hadithun la na'rifuhu illa min hadith Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri. Bab ma jaa fi dhahabil ilmi. Bab ini berkenaan dengan kehilangan ilmu. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu sebagai satu cabutan yang mana mencabut ilmu itu daripada orang ramai, maksudnya tidak akan angkat ilmu serentak daripada orang ramai yang ada ilmu itu. Ilmu maksud di sini ilmu kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala tidak akan angkat sekaligus semua sekali ilmu itu, tidak. Ilmu akan hilang, akan kurang, tapi tidak dengan cara angkat ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dah hilang, dah habis, tak tahu mana, tidak begitu. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, dan akan tetapi akan mencabutkan ilmu, menghilangkan ilmu itu, mengangkat ilmu itu, yaqbidu ay yarfa'u, mengangkat ilmu itu melalui cara matikan biqabdil ulama'i ay bimautil ulama, dengan mematikan alim ulama. Alim ulama ni mereka lah waris Nabi Anbiya, al-ulama warasatul anbiya, masyhur. Mereka lah jadi waris, menerima ilmu daripada Rasulullah. Jadi ilmu daripada Rasulullah SAW, Al-Quran dan As-Sunnah ni simpan di sisi mereka, dalam dada mereka. Bila mereka mati, dengan sendiri ilmu itu dah hilang. Yang tinggal mereka menulis, tinggal mengajar, tinggal itu. Jadi dengan matinya alim ulama tu, ilmu tu akan diangkat hatta iza lam yatruk aliman, sehingga kan mati lepas satu demi satu orang dah mati, akhir sekali tidak apabila tidak tinggal lagi alim, alim dah tak ada, tinggal jahil saja. Ketika itu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang ramai akan nanti ambil sebagai pemimpin akan orang-orang jahil itu, juhal yang amat jahil, akan jadi ketua, pemimpin, pemerintah. Fasu'ilu, kemudian mereka disoal, tanya hukum, ahkam agama dan sebagainya. Apabila ditanya, mereka akan bagi fatwa, fa'aftau bighairi ilmin. Mereka memberi fatwa tanpa ada ilmu. Dia jahil dah, mana ada ilmu, alim sudah habis, tidak ada tempat rujukan. Dia juga akan jawab apa yang dia tahu, apa ada dalam hati dia, itu dia akan keluarkan fatwanya. Lalu mereka sendiri sesat, jahil. Memang dia sendiri tidak ada ilmu yang boleh kawal diri dia tu. Dia duduk dalam keadaan sesat dah. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Dallu ni dia sendiri sesat, adallu ni sesatkan orang lain. Jadi hampir kiamat. Sekarang pun dah boleh nampak ramai alim ulama dah meninggal di merata dunia. Selepas seorang yang tinggal hanya pokok jahil, kurang ilmu, yang tidak ada ilmu, yang tidak layak dengan kedudukan tinggi, pangkat qadhi, mufti. Situ dah masuk orang-orang
yang kurang ilmu ataupun tidak ada layak dengan kedudukan tu, kemudian mereka akan bagi fatwa sesat kepada orang ramai ikut sesat dengan mereka, itu akan berlaku. Sekarang pun dah ada, boleh kita nampak di atas muka bumi ni dah berlaku banyak tempat keadaan sedemikian itu. Wa fil babi an Aisyah wa Ziyad bin Labid, hadha hadithun hasanun sahihun. وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، أي مثل هذا الحديث المتقدم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال، riwayat daripada Abu Darda, dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila samai. Kami kumpulan sahabat berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syakhasa ay rafa'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat penglihatan dia ke langit, tengok langit. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza awanu, ay waktu. Awan maksudnya waktu. Ini adalah waktu yukhtalasul ilmu minan nasi. Yukhtalas ay yukhtataf, maknanya menyambar ilmu itu daripada orang ramai, hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga mereka tidak mampu lagi minhu ay minal ilmi, daripada ilmu itu sedikit pun, ilmu yang ada daripada Rasulullah SAW itu. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'ana fa wallahi lanaqra'annahu wala nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Jadi sahabat dia tidak faham, tidak nampak hakikat sebenar apa yang Rasulullah SAW bersabda itu. Jadi sahabat tanya Ziyad bin Labid al-Ansari, dia tanya kepada Rasulullah SAW, kaifa yukhtalasu minna, bagaimana cara ilmu itu akan dirampas, disambar daripada kumpulan kami, kumpulan sahabat ni, sedangkan kami kumpulan sahabat ni sentiasa mengajar Quran, membaca Quran, dan demi Allah mengajar juga Al-Quran itu kepada ahli keluarga dan isteri-isteri, anak-anak kami. Jadi dengan cara itu kami menjaga Al-Quranul Karim. Macam mana akan dihilangkan ilmu Al-Quran itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, sakilatka ummuka ay faqadatka ummuka, semoga ibumu hilang kamu. Maknanya baik kamu matilah. Sebab kita kata budak, bila kita dah bagi tahu, bagi faham, budak tak faham, duk tanya lagi, duk teka lagi, duk tikai lagi. Akhir sekali kita pun dah letih, kata baik mu ni pergi mampuslah. Dan Rasul dia mati kah? Dah istilah kataan gitu. Baik pergi mampuslah mu ni, susah nak faham gitu. Jadi istilah orang Arab, faqadatka ummuka, ketika orang tu susah faham, orang Arab kata begitu. Jadi sahabat tu tak faham, susah nak faham apa yang Rasulullah SAW bersabda tu. Dia tanya balik, ikut kebiasaan orang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap begitu, sakilatka ummuka ya Ziyadu, in kuntu la a'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinati, hadhihi at-Taurat wal Injil inda al-Yahudi wan Nasara, famadza tughni anhum. Sekiranya aku membilang engkau ni, aku dah pun membilangkan engkau ni
dari kalangan fuqaha penduduk Madinah Taurat ini dan Injil ini yang ada di sisi Yahud dan Nasara. Famadza tughni anhum, apakah berguna Taurat dan Injil ni bagi mereka? Qala Jubairun falaqitu Ubadah bin Samit faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Ketika mana aku jumpa dengan Ubadah bin Samit, aku kata, tidakkah engkau dengar apa saudara kau Abu Darda kata tu? Akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Aku beritahu kepadanya, kepada Ubadah bin Samit dengan apa yang Abu Darda kata tu. Qala sadaqa Abu Darda. Ubadah bin Samit kata, Abu Darda kata benar. In syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu'. Jika engkau hendak menceritakan, jika engkau menghendaki aku menceritakan kepada engkau tentang ilmu pertama sekali diangkat daripada orang ramai, itu adalah khusyuk. Yushiku ay yaqrubu an tadkhula masjidal jami'i fala tara fihi rajulan khashi'a. Hampir engkau masuk dalam masjid jami' yang sembahyang Jumaat, ramai orang, kemudian engkau tidak akan jumpa melihat dalam masjid itu orang khusyuk dalam sembahyang. Di segi suara, pemandangan, apa semua ni nampak berlainan dengan gaya khusyuk tu. Itulah engkau akan lihat, itulah ilmu tentang khusyuk, itulah akan diangkat dulu sekali. Jadi orang ramai tidak ada lagi ingatan, pengetahuan untuk menjaga khusyuk itu. Hadza haditsun hasanun gharibun wa Muawiyah bin Salih thiqah adal sama inda ahli hadis. Dianggap Muawiyah ni rawi thiqah di sisi ulama hadis. Wala na'lamu ahadan takallama fihi ghaira Yahya bin Sa'id al-Qattan. Hanya Yahya bin Sa'id al-Qattan seorang saja kritik dengan dia. Yang lain tidak ada seorang pun berbicara, bertikai padanya, pada Muawiyah tu. Jadi maknanya di kalangan muhaddisin ada khilaf. Ada ramai tidak bertikai dengan Muawiyah. Cuma Yahya bin Sa'id ada bertikai sedikit pasal dia tu. Jadi itu tidak menjadi cacat pada siqah dia, sebab ramai dah anggap dia ni siqah. Wa qad ruwiya 'an Muawiyah bin Salih nahwu hadha al-hadis. Diriwayatkan ramai rawi daripada Muawiyah bin Salih hadis seumpama hadis ni. Warawa ba'duhum hadha al-hadis an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi an Auf ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni juga diriwayat oleh sebahagian muhaddisin sanad daripada Auf bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Tirmizi dia dah bagi tahu Yahya bin Sa'id al-Qattan bertikai.
tentang rawi Muawiyah, dan dia masukkan kata hadis ni juga datang dengan sanad Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, datang riwayat daripada Auf bin Malik. Yang tadi daripada Abu Darda. Jadi hadis yang mana Imam Tirmidzi kata Hasan di sisi Yahya bin Sa'id Al-Qattan tu disebabkan dia anggap rawi itu di sisi dia tidak siqah, mungkin dia anggap dhaif sekalipun, disebabkan ada tarik lain datang daripada Abdurrahman bin Jubair bin Nufair itu menampungkan kedhaifan yang ada dalam sanad awal dulu, sanad sebelum ni, dan menyokong kepada hadis sebelum ni. Itulah dah dikira hadis tu hadis hasan. Jadi tengok hadza hadisun hasanun gharibun, dah sebut hadis tu hasan. Kemudian Imam Tirmidzi wala na'lamu ahadan takallama fihi ghaira Yahya bin Sa'id al-Qattan. Jadi maksudnya rawi Muawiyah bin Salih ni dah jadi rawi mutakallam fihi, rawi dipertikai. Ada yang kata siqah, ramai kata siqah, ada Imamul Jarh wa Ta'dil Yahya bin Sa'id al-Qattan kata tidak siqah, maknanya dah pertikai. Itu apa panggil dalam istilah muhaddisin rawi mutakallam fi. Jadi bagi imam yang anggap dia ni siqah, bagi imam tu hadis daripada rawi tu akan kira hasan. Bagi rawi, bagi imam yang anggap dia tu tidak siqah, imam tu akan anggap hadis daripada dia tu dhaif. Situ beza dah. Maknanya begitulah caranya di sisi muhaddisin berdasarkan ijtihad daripada mereka masing-masing. Kiraan terhadap rawi dah berbeza. Bila dah beza, darajat kedudukan hadis juga akan beza. Hadis ni jadi hasan di sisi ramai ulama anggap siqah dengan Muawiyah, dan di sisi Yahya bin Sa'id mungkin hadis daripada dia tu jadi dhaif. Jadi hadis yang dianggap datang daripada rawi mutakallam fih ni dalam Bukhari dan Muslim pun ada. Jadi Imam Bukhari dah ambil hadis daripada rawi mutakallam fih seramai 80 orang rawi. Imam Muslim pula ambil daripada seramai 160 orang rawi dianggap rawi mutakallam fih. Kerana rawi itu mutakallam fih dipertikai di sisi muhaddisin. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim ambil? Maksudnya di sisi Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawi-rawi itu dianggap siqah mengikut ijtihad mereka, walaupun di sisi imam hadis lain tidak siqah sekalipun. Itu masalah mereka. Masalah di sisi Imam Bukhari, Imam Muslim, dasarkan kajian halus mereka, mereka terima rawi-rawi itu sebagai siqah, boleh ambil. Itu tentang rawi. Kalau kita tengok riwayat dalam Bukhari Muslim, di situ juga ada riwayat mukhtalaf fih. Maksudnya riwayat yang Imam Muslim, Imam Bukhari dah masuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dianggap dhaif di sisi a'immah lain. Itu pun ada, tapi bagi Bukhari Muslim tidak menjadi masalah. Dasarkan kajian mereka dan berdasarkan penerimaan halus ketat Imam Bukhari, riwayat-riwayat itu dah pun kira sahih. Walaupun di sisi imam lain jadi dhaif, itu dia punya pasal. Hadis Sahih Bukhari dikritik oleh Imam Daruqutni, bukan hadis mutabi'at syawahid saja, hadis bab pun ada dipertikai sampai kata hadis bab ni munqati', terputus sanad.
Itu mengikut ijtihad kajian Imam Daruqutni. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dah bagi jawapan dalam Hadis Hari Muqaddimah Fathul Bari. Di situ ada setiap kritikan Imam Daruqutni dah bagi jawapan. Jadi maknanya tidak ada masalah. Jadi hadis datang dengan cara riwayat mukhtalaf ini semua ada 210 dalam Bukhari dan Muslim. Ada 32 hadis kiranya muttafaqun alaih dan 78 hadis dalam Bukhari dan 100 hadis dalam Sahih Muslim. Kerana tahu satu-satu hadis cari sendiri. Lama dah, tanda dah semua tu kita tengok sajalah. Jadi dalam kitab Kitab Taharah ada satu hadis Imam Bukhari dah masuk sebagai sahih. Dalam Sahih Bukhari hadis tu dianggap dhaif di sisi Yahya bin Ma'in, tu guru Imam Bukhari. Jadi kita nak pakai tu guru ke murid. Kalau pakai tu guru Yahya bin Ma'in, hadis tu dhaif. Maknanya salah Imam Bukhari pula. Kalau pakai Imam Bukhari salah tu guru dia pula. Kita nak salah ke siapa? Sebab kita ni suka salahkan ulama. Jadi tabiat, tak perlu kita salahkan siapa-siapa. Itu masing-masing ijtihad, kebolehan mereka. Kita tak perlu ambil satu dalil daripada seorang imam kemudian salahkan imam lain. Itu bukan tugas kita, bukan kerja siapa-siapa. Allah dah bagi kebolehan masing-masing. Jadi walaupun mereka khilaf, kita terima kata semuanya betul. Ikut kebolehan mereka masing-masing. Wa fil babi an Aisyah wa Ziyad ibn Labid hadha hadithun hasanun sahihun. Wa qad rawa hadha al-hadith az-Zuhri an Urwata an Abdullah ibn Amr وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أي مثل هذا الحديث. Misal maksudnya hadis tidak sebut bagi sanad ini dan hadis dah sebut sebelum ni, lafaz hadis pun sama, makna hadis pun sama. Kalau begitu muhaddisin pengarang kitab dia isyarat dengan misal. Kalau lafaz hadis tu berbeza bagi sanad hadis yang dah masuk sebelum ni dan hadis tidak masuk bagi sanad kemudian, lafaz hadis tu beza, makna sama. Kalau begitu akan guna nahwa hadza, tidak akan sebut mislah hadza. Ada istilah berbeza perlu kita tahu. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ana Abdullah ibn Salih حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال رواية daripada Abu Darda, dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakhasa. Ini baca dah kan? Ya. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah kita sambung lah. Nantilah. Nanti salah baca. Babun fiman yatlubu bi'ilmihi dunia. Dengan ilmu agama mencari dunia, insyaallah. Kita sambung. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.